wabarakatuh semua dan selamat sejahtera. Okey, kita bersama pelajar-pelajar tingkatan 3, bab 8, lokus dalam 2 dimensi. Baik, buku yang digunakan pada hari ini adalah buku Sasbadi muka surat 75. Okey, 8.1. Lokus. Terlebih dahulu, sebelum kita belajar, kita akan berjinak-jinak dulu dengan tajuk dia. Kita nak tahu apakah maksud lokus dalam 2 dimensi. Lokus ni anak-anak adalah senang cerita dia macam perjalanan. Perjalanan ini. Dia perjalanan. Okey, jadi perjalanan suatu titik. Okey, 2 dimensi ni kan kita ada belajar sekarang 3 dimensi, 4 dimensi. Okey. Kalau manusia tu yang kita boleh nampak tepi, sisi kiri, sisi kanan tu, itu adalah 3 dimensi. Okey, kalau 2 dimensi ini hanya pada sekeping kertas. Jadi apa yang cikgu tulis ni 2 dimensi lah, dalam bentuk 2 dimensi. Sebab kita cuma tengok, kalau kita tulis orang pun, kita lukis orang macam ni. Kita nampak depannya saja. Jadi 2 dimensi di atas sekeping kertas. Macam apa yang kita buat di atas sekeping kertas. Itu. Apa yang kita nampak pada sekeping kertas. Itu saja. Okey, jadi senang saja. Lokus itu yang penting kita tahu perjalanan lah. Okey. Tanpa membuang masa, kita terus kepada intipati tajuk, intipati mata pelajaran. Okey, apa yang kita mesti tahu dalam lokus? Lokus bagi suatu titik yang bergerak ialah satu set titik yang membentuk laluan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Apa tu cikgu cakap? Macam perjalanan lah, satu perjalanan. Macam cikgu berjalan di atas pantai. Di atas pasir pantai tu kan. Cikgu berjalan, jalan. Cikgu ada meninggalkan lokus. Iaitu cikgu ada meninggalkan titik-titik, jejak-jejak kaki tu. Itu yang dinamakan lokus. Mudah kan? Jadi dia ada syarat-syarat tertentu lah yang kita nak belajar ni. Okey, jadi A. Okey, kita tengok terus kepada contoh. Nyatakan dan lakar lokus bagi titik Q pada setiap objek yang berikut. Contoh. Sebiji bola yang bergerak menuruni satu cerun yang melengkung. Tengok ni bola ni. Kita lepaskan dia. Nying. Itulah lokus dia. Yang warna merah tu lokus. Itu titik perjalanan dia. Mudah kan? Okey, nombor 1. Sebiji bola besi yang pada bandul yang berayun. Jadi, kita tarik. Kita lepaskan. Jadi itu adalah lokus dia, perjalanan dia. Jadi sekarang ada orang, sebiji batu yang dijatuhkan dari atas bangunan. Maka itu batu dia jatuh, ketepuk. Lurus jatuh ke bawah. Okey. Itulah lokus. Mudah kan? Dia adalah jejak perjalanan. Okey, untuk 8.2 lokus dalam 2 dimensi, apa yang kita perlu tahu? Kita tengok dekat situ. Lokus ada beberapa yang kita belajar. Dekat sini dia ajar 5 lah. Okey. Nombor 1. Lokus bagi satu titik yang bergerak dengan keadaan sentiasa berjarak sama. Sentiasa jarak sama. Dari satu titik tetap ialah satu bulatan. Contoh. Ni ada pokok. Cikgu pun ikatlah kambing cikgu dekat pokok tu sepanjang 1 meter. Jadi kambing cikgu tu tadi dia boleh jalan sepanjang ini sahaja. Jadi berjarak sama dari satu titik. Dari satu titik tetap. Okey. Nombor 2. Lokus bagi suatu titik yang bergerak dalam keadaan sentiasa berjarak sama. Dari 2 titik tetap ialah pembahagi 2 sama serenjang dengan garis yang menyambungkan 2 titik tetap itu. Contoh ini adalah 2 titik tersebut. Jadi cikgu nak buat satu lokus yang betul-betul berjarak sama daripada 2 titik itu.
Jadi cikgu akan lukis pembahagi dua sama serenjang. Letak jangka lukis cucuk dekat bulatan titik yang pertama. Potong atas, potong bawah. Okey, itu langkah yang pertama. Letak lagi dekat titik yang kedua. Potong atas, potong bawah. Kemudian sambungkan. Itu adalah lokus bagi yang sentiasa berjarak sama dari dua titik. Okey, kita tengok nombor 3. Lokus bagi suatu titik yang bergerak dengan keadaannya sentiasa berjarak sama dari satu garis ialah dua garis yang selari dengan garis yang diberi itu. Jadi ini adalah garisan dia. Okey. Sentiasa berjarak sama dari garisan itu. Jadi daripada garisan itu sentiasa sama. Jadi dia akan buat, ini adalah lokus dia. Lokus dia. Katakanlah jarak dia 2 cm. Jadi di sini juga 2 cm. Jadi yang warna kuning itu adalah lokus dia. Right, nombor 4. Lokus bagi suatu titik yang bergerak dengan keadaan sentiasa berjarak sama dari dua garis yang selari. Dua garis yang selari adalah garis selari yang berada di tengah-tengah dua garisan yang diberikan itu. Ini terbalik pula macam tadi. Ada dua garisan, atas dan bawah. Jadi kita nak cari lokus yang jaraknya sentiasa sama daripada garisan itu. Maka tengah-tengah ini adalah lokus dia. Okey. Nombor 5. Lokus bagi suatu titik yang bergerak dalam keadaan sentiasa berjarak sama dari dua garis yang bersilang. Ialah pembahagi dua sama sudut antara dua garis yang diberi itu. Jadi ini adalah garisan. Jadi dia nak satu lokus yang sentiasa sama daripada garisan tu. Jadi tengah-tengah lah. Itu adalah lokus dia. Alright. So kalau ini adalah garisan dia. Kalau ini warna kuning ni adalah garisan dia. Yang mana satu lokus? Yang warna biru ni. Yang warna biru ni pula. Tengok itu. Okay. Ataupun cikgu menirukan sebab dia guna warna yang berbeza kan. Okay, kita tengok. Okay, let's say garisan itu adalah berwarna biru. Garisan tu berwarna biru. Okay, jadi di mana lokus dia tu? Di tengah-tengah. Okay, sini. Yang warna kuning tu adalah lokus. Alright, so itu saja untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi.